Okay, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Haslinda binti Harun daripada SK Sanglang. Hari ini kita berjumpa lagi bersama sains di tahun 5. Okay, untuk murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang tajuk haiwan. Standard kandungan 3.3 hubungan makanan antara hidupan. Standard pembelajaran 3.31 menyatakan maksud rantai makanan. 3.32 mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan. 3.3 merumus tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga berdasarkan rantai makanan. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat menyatakan maksud rantai makanan. Yang kedua, mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan. Dan yang ketiga, merumus tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga berdasarkan rantai makanan. Manakala kriteria kejayaan di mana murid-murid dapat menyatakan maksud rantai makanan secara lisan. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti 2 pengeluar dan 2 pengguna dalam rantai makanan daripada 3 habitat yang diberi. Dan yang ketiga, merumuskan tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga berdasarkan rantai makanan. Baiklah murid-murid. Ya, ini adalah satu gambar di mana apakah habitat yang kamu dapat kenal pasti di sini? Ya, habitatnya adalah paya bakau. Right. Siapa boleh namakan haiwan yang memakan haiwan lain yang ada di dalam habitat ini? Ya, betul. Di mana alga dapat makan, berudu dapat memakan alga. Manakala ketang dapat makan haiwan kecil. Manakala bangau dapat makan ikan. Adakah haiwan-haiwan ini saling bergantungan antara satu sama lain, murid-murid? Ya, betul. Semua hidupan saling bergantungan antara satu sama lain sebab mereka saling memerlukan antara satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Ini dinamakan rantai makanan. Kenapa? Ia adalah hubungan makanan antara hidupan. Ya, rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan di mana bangau makan ikan, berudu makan alga. Itu adalah hubungan ya antara hidupan. Baiklah murid-murid, kita kenal pasti. Okey, di sini alga dimakan oleh berudu. Manakala berudu dimakan oleh ikan dan ikan pula dimakan oleh bangau. Okey. Untuk memudahkan kita, dimakan oleh itu akan digantikan dengan simbol anak panah. Di mana digantikan, kita menggunakan simbol anak panah sebagai dimakan oleh. Alga dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau. Apakah maksud anak panah tadi, murid-murid? Ya, betul. Anak panah ini bermaksud dimakan oleh. Okey. Ingat ya, ini adalah hubungan makanan antara hidupan. Okey, semua benda hidup memerlukan makanan dan saling bergantungan antara satu sama lain dalam proses kehidupan mereka. Okey. Setelah kita kenal pasti rantai makanan, kita juga perlu mengetahui tentang pengeluar dan pengguna. Untuk pengetahuan kamu, semua tumbuhan merupakan pengeluar. Semua tumbuhan terdiri daripada bahagian-bahagian tumbuhan, tak kira lah batang ke, daun ke, buah-buahan ke, itu merupakan semua adalah bahagian daripada
tumbuhan. Kenapa tumbuhan ini dikenali sebagai pengeluar? Ya, kerana tumbuhan ini boleh membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Itu sebab ia dikenali sebagai pengeluar, kerana ia dapat membuat makanan sendiri. Okey, tumbuhan ini mendapat tenaga daripada matahari. Matahari adalah sumber tenaga paling utama dalam proses rantai makanan ini. Manakala semua haiwan merupakan pengguna. Di manakah haiwan ini mendapat tenaga? Ya, murid-murid. Haiwan mendapat tenaga daripada makanan yang telah dimakan oleh haiwan. Okey. Setelah kita mengetahui pengguna dan pengeluar, mari kita kena pasti pengeluar dan pengguna ni dalam rantai makanan, dalam habitat paya bakau tadi. Okey, alga dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh ikan, dan ikan dimakan oleh bangau. Yang mana satu pengeluar? Ya, betul. Pengeluarnya adalah alga. Manakala berudu, ikan dan bangau merupakan pengguna. Okey, macam mana alga ini mendapat tenaga? Alga mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Bagaimana pula berudu dengan ikan serta bangau? Macam mana mereka mendapat tenaga? Ya, berudu mendapat tenaga dengan memakan alga. Manakala ikan pula mendapat tenaga dengan memakan berudu. Dan akhir sekali bangau. Bangau mendapat tenaga apabila memakan ikan. Jadi di sini terdapat perpindahan tenaga berlaku di antara hidupan kita. Okey, antara hidupan mendapat perpindahan tenaga. Okey, sekarang kita kenal pasti pula rantai makanan yang terdapat di sawah padi. Okey, agak-agak kamu, apakah pengeluar yang terdapat di sawah padi? Ya, betul, iaitu padi. Padi merupakan pengeluar. Padi dimakan oleh siapa agak-agak kamu? Ya, dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh ular. Okey, padi merupakan apa tadi? Ya, pengeluar. Manakala belalang, burung pipit dan ular merupakan pengguna. Macam mana perpindahan tenaga ini boleh berlaku? Ya, padi mendapat tenaga daripada matahari. Manakala belalang pula mendapat tenaga daripada padi. Sebab belalang makan padi. Okey, burung pipit? Ya, burung pipit mendapat tenaga daripada dengan memakan belalang. Dan akhir sekali ular mendapat tenaga dengan memakan burung. Okey, ini rantai makanan yang terdapat di sawah padi. Okey, kita cari pula rantai makanan yang terdapat di dalam hutan. Okey, agak-agak kamulah, apa pengeluar yang ada di hutan? Selain pada tumbuhan, kita boleh ambil juga bahagian-bahagian yang terdapat di dalam tumbuhan, iaitu, ya betul, buah. Okey, buah dimakan oleh, agak-agak kamu apa? Ya, dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ini juga berlaku perpindahan tenaga, ya. Okey, mana satu pengguna di dalam habitat hutan? Ya, kita ada 3 pengguna di situ, iaitu tupai, ular dan burung elang. Baiklah murid-murid, hari ini awak telah belajar tentang rantai makanan. Yang pertama tadi tentang maksud rantai makanan. Yang kedua, awak telah belajar tentang, ya, telah belajar tentang pengeluar dan pengguna. Dan terakhir sekali adalah proses perpindahan tenaga. Okey, dengan
apa yang kita dah pelajari, mari kita uji minda awak. Apakah maksud rantai makanan? Ya, betul. Rantai makanan adalah hubungan makanan antara hidupan. Yang kedua, nyatakan sumber tenaga di dalam rantai makanan. Ya, betul. Sumber tenaganya adalah matahari. Okey, di sini terdapat satu rantai makanan yang digunakan menggunakan simbol. Okey. Namakan pengeluar dan pengguna yang terdapat dalam rantai makanan di atas. Mana satu pengeluar? Ya, betul. Pengeluarnya adalah M. Manakala pengguna adalah N, O dan P. Bagus. Awak semua dapat menjawab soalan yang cikgu bagi. Okey. Maka sebelum berakhir pembelajaran kita hari ini, mari kita imbas kembali apa yang kita dah belajar. Yang pertama adalah maksud rantai makanan, iaitu hubungan makanan antara hidupan. Yang kedua, sumber tenaga utama adalah dalam rantai makanan ialah matahari. Yang ketiga, pengeluar terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, manakala pengguna terdiri daripada haiwan. Dan yang keempat, tumbuhan merupakan pengeluar yang mendapat tenaga daripada cahaya matahari dan dipindahkan kepada pengguna apabila haiwan memakannya. Dah berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapat manfaat apa yang cikgu dah ajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum.